Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Nur Syairah Binti Isman. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbezaan Islami ekonomi dan konvensional. Menurut pandangan dalam ekonomi Islam, satu ilmu yang mengkaji dalam kegiatan manusia yang selaras dengan tuntutan sejarah Islam, sama ada di peringkat perolehan, penggunaan atau pengurusan sumber bagi kebaikan diri, masyarakat dan negara. Contohnya, dalam rohani dan jasmani bagi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut pandangan dalam ekonomi konvensional pula, teori ekonomi yang dihuraikan oleh tokoh-tokoh penentu ekonomi klasik. Sistem ekonomi klasik tersebut mempunyai kaitannya dengan kebebasan, iaitu proses alami yang dapat difahami oleh sementara tokoh-tokoh ekonomi sebagai ekonomi yang liberal dan klasik. Ekonomi liberal ialah sistem ekonomi yang bergerak ke arah menuju pasaran bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijaksanaan proteksionisme. Seterusnya, tujuan ekonomi yang pertama dalam Islam ialah menghapuskan masalah kemiskinan yang sering dialami oleh masyarakat kita dan mewujudkan keadaan serta peluang pekerjaan yang penuh dan mengekalkan kadar pertumbuhan yang optimum yang sesuai menurut perkembangan kebendaan dan kerohanian. Tambahan pula, asas-asas ekonomi Islam bersandarkan tuntutan iman dan akhlak serta penguatkuasaan undang-undang bagi mengelakkan keamanan dan kepatuhan terhadap undang-undang dan negara. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kaum muslimin agar bersiap sedia dalam segala kekuatan yang dapat menimbulkan rasa takut musuh terhadap mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi daripada kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah mengetahuinya. Dalam surah An-Anfal 60. Berbagai prinsip ekonomi Islam, iaitu dari segi sumber daya yang dipandai sebagai pemberian anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengakui pemilikan peribadi dalam batas tertentu. Kekuatan dalam bekerja adalah kerjasama. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan bagi kepentingan orang ramai. Seterusnya, seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan di akhirat kelak. Zakat harus dibayar atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Seterusnya ialah ciri-ciri ekonomi Islam. Sistem ekonomi ini dia terpisah daripada agama Islam dan berlandaskan kebebasan individu, sistem kapitalis. Ia mementingkan pengumpulan modal dan harta, mengusulkan amalan riba, gharar, ketidakpastian dan maisir. Mereka mementingkan kekayaan material dan mementingkan diri sendiri. Perbezaan ekonomi Islam dan konvensional. Sistem ekonomi Islam daripada pemilikan sumber, Allah merupakan pemilik yang terunggul dalam sumber. Manusia merupakan pemegang amanah untuk mengerjakan sumber semula jadi. Dalam sistem konvensional pula, pemilikan sumber ini dimiliki secara persendirian atau sektor swasta. Penentuan harga bagi ekonomi Islam ialah pengguna dan pengeluar berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan perintahnya, manakala konvensional merupakan mekanisme harga. Kebebasan untuk meraih keuntungan dalam ekonomi Islam bebas untuk meraih keuntungan tetapi tiada caj faedah yang dikenakan. Konvensional pula, kebebasan untuk meraih keuntungan menyebabkan insentif yang tinggi untuk bekerja. Akhir sekali, objektif pengeluaran. Dalam ekonomi Islam, keutamaan pengumpulan
Wang adalah keutamaan dan kebajikan sosial berdasarkan prinsip Islam serta perintahnya. Manakala dalam sistem ekonomi konvensional pula, untuk memaksimumkan wang oleh mereka mengutamakan individu dalam faedah. Cara mendapatkan harta, Islam mendapatkan harta haruslah dengan cara dan jalan yang halal dan tidak mendapatkan dengan amalan riba, penipuan rasuah, eksploitasi dan perkara yang tidak tertakluk di dalam syariat Islam. Sesungguhnya Allah amat melarang hamba-Nya untuk mengenakan caj faedah bagi meraih keuntungan yang lebih tinggi. Konvensional pula, harta merupakan hak milik persendirian secara mutlak dan boleh digunakan secara bebas untuk mendapatkan keuntungan dan tiada kawalan dari sudut perundangan. Selain itu, matlamat ekonomi. Islam adalah syariat yang tidak akan digugurkan dan kekal selama-lamanya hingga ke akhir hayat. Setiap kali kegiatan ekonomi sama ada kecil atau besar akan menjadi ibadah dan diberi ganjaran pahala jika dilakukan mengikut kehendak-kehendak syarak. Konvensional berbentuk sekular dan syariat digugurkan bermula pada abad ke-16 dan seterusnya. Sistem percukaian. Mengikut sistem percukaian Islam yang telah disyariatkan, pemilik harta akan dikenakan bayaran zakat mengikut kadar dan cukai-cukai yang lain untuk diagihkan kepada rakyat atau pihak yang berhak bagi mengurangkan jurang antara golongan yang berpendapat dan golongan yang tidak berpendapat. Dalam konvensional, pembayaran cukai tidak disyariatkan dan bertanggungjawab membayar cukai kepada pemerintah serta tanggungjawab lain dengan menderma dan menyumbang berdasarkan budi bicara. Akhir sekali, kebebasan terhadap dan menurut nilai-nilai akhlak. Islam bukan sahaja dalam memberi kebebasan tetapi terhad dalam ekonomi, malah ia juga memberikan perlindungan terhadap apa yang telah diperolehi. Nilai-nilai akhlak dan sifat adalah asas pengisian terhadap prinsip dalam Islam. Konvensional pula, kebebasan ini tidak terhad dan mementingkan keuntungan yang maksimum. Kesimpulan, asas dalam ekonomi Islam jelas telah menunjukkan keadilan masyarakat yang dapat dipelihara berdasarkan falsafah dan matlamat sistem ekonomi Islam itu sendiri. Falsafah ekonomi Islam adalah berasaskan pegangan pada ajaran-ajaran Islam dan boleh dilihat dari sudut tauhid, rububiyah, tazkiyah dan manusia sebagai khalifah serta persaudaraan antara manusia. Itu sahaja daripada saya, Nur Syairah binti Isman.